Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan ikuti pelajaran ke-15 bahagian ibadah tingkatan 5 dengan tajuknya Masalah Rumah Tangga dan Cara-cara Penyelesaiannya. Okey, di sini kita akan lihat 8 masalah rumah tangga. Okey, pertama talak, kemudian rujuk, iddah, fasakh, khuluk, nusyuz, zihar dan juga li'an. Okey, ini masalah rumah tangga dan kita akan lihat juga cara penyelesaiannya. Tapi untuk hari ini kita tak tengok semua sekali, kita akan fokus kepada yang pertama sahaja, iaitu talak. Dan di bawah tajuk talak ini kita akan bincang tentang maksud talak, hukum talak, rukun talak dan syarat-syaratnya, hikmah diharuskan talak, jenis-jenis talak, hikmah ditetapkan talak sebanyak 3 kali dan juga hikmah kenapa kuasa talak diberi kepada lelaki. Okey, maksud talak. Dari segi bahasa, talak ialah cerai ataupun melepaskan ikatan. Manakala dari segi istilah, talak ialah merungkaikan ikatan perkahwinan dengan lafaz cerai ataupun lafaz talak ataupun perkataan-perkataan lain yang mengandungi makna kedua-duanya. Contoh lafaz talak. Apabila suami berkata kepada isterinya, "Aku talakkan engkau. Aku ceraikan engkau." Jadi, bila suami sebut macam ni, maka jatuhlah talak. Okey. Ataupun suami tak cakap tetapi dia menulis. Jadi talak juga boleh berlaku melalui tulisan. Contohnya suami tulis dalam WhatsApp, dalam mesej, dalam email ataupun dalam Telegram, dalam Twitter, dalam Instagram dan sebagainya. Suami tulis pernyataan yang dia menceraikan isterinya. Maka itu juga boleh menyebabkan jatuh talak. Ataupun suami tak tulis tapi dia tunjukkan isyarat. Sebagaimana isyarat yang digunakan oleh orang bisu misalnya, ya. Dan isyarat itu boleh difahami bahawa ia menunjukkan tanda cerai, maka akan jatuh talak. Okey, boleh faham ya? Jadi talak boleh jatuh melalui perkataan ataupun tulisan ataupun juga melalui isyarat. Okey, seterusnya kita lihat pula hukum talak. Hukum talak yang pertama ialah wajib. Bila talak menjadi wajib? Bila suami mesti menceraikan isterinya? Okey, apabila suami tidak dapat melaksanakan kewajipan. Okey, seperti memberi nafkah. Okey, jadi suami tak mampu nak bagi nafkah zahir dan nafkah batin kepada isterinya. Pada waktu itu, suami wajib melepaskan isterinya dengan cara talak. Ataupun suami kemungkinan besar akan berlaku zalim kepada isterinya sehingga boleh mengancam keselamatan isterinya ataupun boleh mengancam nyawa isterinya, boleh menyebabkan isterinya terbunuh dan sebagainya. Maka pada ketika itu juga suami wajib menceraikan isterinya tadi untuk mengelakkan si isteri tadi dizalimi. Yang kedua adalah sunat menjatuhkan talak. Suami sunat jatuhkan talak pada isterinya. Okey, bila tu? Apabila isteri mempunyai akhlak yang buruk. Apabila isteri berperangai tidak elok dan tidak ada cara untuk memperbaikinya. Suami dah cuba pelbagai kaedah tapi tak berjaya. Isteri masih kekal dengan perangai yang tak baik, perangai yang tak menyenangkan hati suami. Maka pada ketika itu, sunat bagi suami menjatuhkan talak pada isterinya, menceraikan isterinya. Okay, yang ketiga pula adalah haram. Maksudnya, suami tak boleh ceraikan isteri. Kalau ceraikan juga, suami berdosa. Okey, bila pula ni? Haram apabila talak dilafazkan pada waktu haram. Okey, bila waktu haram? Iaitu apabila isteri ini dalam keadaan haid. Ataupun ketika isteri sedang dalam nifas. Okey, nifas tu ialah darah yang keluar selepas bersalin, selepas beranak. Diikuti dengan darah yang keluar. Darah yang keluar tu kita panggil darah nifas.
Okey, jadi kalau ceraikan isteri dalam keadaan nifas ataupun ketika isteri sedang hamil, itu dikira waktu yang haram. Okey, haid, nifas, hamil. Jadi suami ceraikan isteri, talak tadi jatuh, tetapi suami berdosa kerana menceraikan pada waktu haram. Ataupun juga suami menceraikan bukan dalam waktu haid, bukan dalam ketika hamil ataupun nifas, tetapi dia menceraikan isterinya dengan tujuan untuk menganiaya isteri tadi. Perceraian itu juga adalah dikira haram, berdosa. Okey. Dan yang keempat, makruh. Bila sebut makruh, maksudnya tidak digalakkan buat. Okey. Bila talak akan menjadi makruh? Apabila suami menceraikan isterinya tanpa sebab. Ataupun menceraikan isteri yang solehah. Isteri tak buat salah apa pun. Isteri itu seorang yang baik. Solat tak tinggal. Sentiasa menjaga aurat. Sentiasa menjaga tanggungjawab dia sebagai seorang Islam. Seorang yang beragama. Tapi suami ceraikan dia. Maka hukumnya makruh. Ya, tidak digalakkan, tak ada salah. Ya, jadi tak sepatutnya suami menceraikan isteri yang tak ada masalah macam ni. Okey. Jadi boleh faham ada 4 hukum. Jadi saya harap kamu dapat bezakan bila talak menjadi wajib, bila pula dia menjadi sunat, haram dan makruh. Sekarang kita lihat pula rukun talak. Okey, rukun talak yang pertama ialah suami. Jadi nak talak mesti ada suami. Dan yang kedua mesti ada isteri, iaitu orang yang nak ditalakkan, orang yang nak diceraikan. Okey. Dan yang ketiga mesti ada lafaz talak. Okey, ingat lagi lafaz talak tadi? Okey. Jadi rukun talak ada 3. Yang pertama suami, kedua isteri dan ketiga mesti ada lafaz talak. Okey, seterusnya kita tengok pula setiap rukun ni ada syarat-syarat dia. Okey, kita akan tengok satu persatu. Syarat sah talak untuk suami. Okey, apa syarat untuk suami? Yang pertama, suami yang nak menjatuhkan talak kepada isteri tadi, suami itu mestilah berakal. Suami itu mestilah dalam keadaan sedar semasa dia melafazkan talak kepada isterinya. Yang kedua, suami mestilah sudah baligh. Nak kahwin, tak baligh, boleh kahwin. Tetapi nak cerai, nak jatuhkan talak, mestilah telah baligh. Dan yang ketiga, tidak dipaksa. Maksudnya dia menceraikan isterinya dengan kemahuannya sendiri. Okey, dan tidak dipaksa kat sini maksudnya tidak ada orang memaksa sehingga boleh membahayakan nyawanya. Tapi kalau setakat paksa biasa saja, talak tetap jatuh. Okey, boleh faham ya? Okey, kemudian syarat untuk isteri. Isteri yang ditalakkan, isteri yang diceraikan itu mestilah isterinya yang sah, bukan isteri orang lain, bukan perempuan simpanan. Ya. Okey, mesti isterinya yang sah. Baru dia boleh ceraikan. Okey, dan seterusnya kita tengok syarat untuk lafaz talak. Lafaz yang digunakan mestilah mempunyai maksud cerai. Sama ada lafaz itu lafaz secara soreh ataupun lafaz secara kinayah. Yang penting dia memberi makna cerai. Okey, apa itu lafaz soreh dan apa itu lafaz kinayah? Nanti kita akan lihat. Okey, nampak di bawah ni jenis-jenis lafaz talak. Okey, yang pertama lafaz soreh. Apa itu lafaz soreh? Lafaz soreh ialah lafaz yang jelas. Yang bila kita dengar tak perlu kita tanya apa maksudnya. Ya. Okey, apa dia yang dimaksudkan dengan lafaz yang jelas tadi? Contohnya, suami kata kepada isterinya, aku ceraikan engkau. Jadi dia menggunakan perkataan cerai. Okey, bila suami dah guna perkataan cerai, maka tak perlu lagi isteri tanya, apa maksud abang? Ya, tidak memerlukan kepada niat sebab lafaz itu sendiri sudah jelas maksudnya. Maksud cerai, maksud talak. Okey, boleh faham? Itu maksud lafaz soreh. Seterusnya yang kedua ialah lafaz kinayah. Jadi lafaz kinayah ini ialah lafaz sindiran ataupun lafaz kiasan. Dia tidak menyebut perkataan cerai ataupun talak
tetapi menyebut perkataan lain yang boleh diertikan. Mungkin ia memberi maksud cerai. Contohnya suami berkata kepada isterinya, baliklah kamu ke rumah ibumu. Biasanya disebut dalam keadaan marah lah. Mungkin lepas bergaduh, kemudian suami berkata pada isterinya, baliklah kamu ke rumah ibumu. Okey. Jadi bila perkataan balik digunakan, balik ke rumah ibu, kita tak pasti adakah ini memberi makna talak atau tidak. Maka di sini memerlukan niat. Semasa suami melafazkan perkataan baliklah ke rumah ibumu, adakah suami bermaksud talak ataupun tidak. Sekiranya dia tidak bermaksud talak, maka tidak jatuh talak. Tetapi sekiranya memang suami bermaksud dia mentalakkan ataupun menceraikan isterinya, maka jatuhlah talak. Jadi semua ni bergantung kepada niat suami. Okey. Baiklah, sekarang kita akan lihat pula hikmah talak. Antara hikmah talak ialah yang pertama, memberi peluang kepada pasangan yang tidak ada persefahaman lagi, yang dah tak boleh hidup satu bumbung, yang tak boleh lagi hidup bersama untuk memulakan hidup baru selepas berlakunya perceraian. Dan ini menunjukkan bahawa Islam adalah agama yang tidak membebankan umatnya. Okey, yang kedua, talak ini juga memberi pengajaran kepada pasangan suami isteri supaya memperbaiki diri. Jadi sebelum perceraian mungkin ada banyak kelemahan-kelemahan yang mendorong kepada berlakunya perceraian. Jadi ini memberi pengajaran, memberi keinsafan dan kesedaran kepada pasangan tadi untuk memperbetulkan di mana kesilapan yang ada pada diri masing-masing. Okey, seterusnya yang ketiga, talak ini juga, perceraian ini juga dapat mengurangkan tekanan emosi akibat daripada perselisihan yang berlaku di antara pasangan suami isteri tadi. Jadi, perceraian boleh menghilangkan stres, boleh menghilangkan rasa tertekan, boleh memberikan ketenangan jiwa. Yang keempat, memberi kesedaran kepada pasangan tentang pentingnya menghayati ajaran Islam dalam kehidupan. Jadi sebelum ni mungkin mereka mungkin tahu tentang Islam tapi pengetahuan yang cetek ataupun mereka memang tak tahu banyak tentang Islam. Jadi bila kehidupan suami isteri tidak dijalankan mengikut kehendak Islam, mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah, mengikut Quran dan hadis, maka pasti akan ada banyak kebincangan. Jadi mudah-mudahan dengan perceraian ini boleh memberi kesedaran kepada pasangan untuk seterusnya lebih menghayati ajaran Islam dalam kehidupan. Mudah-mudahan mereka akan mendapat kebahagiaan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Okey, seterusnya yang kelima. Perceraian adalah sesuai dengan fitrah manusia. Manusia ni kadang-kadang dia akan ada rasa bosan, ada rasa nak bebas daripada masalah. Jadi itu adalah fitrah semula jadi manusia. Jadi menyedari itu maka Allah membenarkan, Islam membenarkan talak, membenarkan supaya memutuskan hubungan perkahwinan. Okey? Boleh faham? Ini adalah hikmah talak. Baiklah pelajar, sekarang kita akan sambung lagi dengan jenis-jenis talak. Okey, semua sudah bersedia? Okey, talak terbahagi kepada dua aspek. Okey, yang pertama kita akan lihat talak dari aspek hukum dan yang kedua talak dari aspek kesan. Pertama kita lihat dulu talak dari aspek hukum. Okey, talak dari aspek hukum ni terbahagi kepada dua. Yang pertama talak sunni dan yang kedua talak bid'i. Talak sunni ialah talak yang sesuai dengan peraturan syarak, yang tidak bercanggah dengan agama. Iaitu apabila suami menceraikan isterinya dengan talak satu ataupun dengan talak dua ketika isteri dalam keadaan suci daripada haid dan nifas serta tidak disetubuhi semasa suci. Jadi, boleh faham? Talak sunni ni maksudnya suami cerai isteri masa isteri bukan dalam keadaan haid dan bukan dalam keadaan nifas. Nifas ni ialah darah yang keluar selepas bersalin. Jadi darah tu pun dah habis, ya. Dan
masa suci isteri tadi, suami tidak melakukan persetubuhan dengan isteri tadi. Maka itu dinamakan talak sunni. Okey. Talak bid'i pula ialah talak yang menyalahi peraturan syarak. Nampak berbeza? Okey. Dan hukumnya adalah haram tetapi sah. Maksudnya tetap jatuh talak tadi. Okey. Iaitu apabila suami menceraikan isterinya ketika isteri sedang dalam haid. Ataupun isteri sedang dalam keadaan nifas. Ataupun isteri dalam keadaan suci tetapi suci tersebut telah pun disetubuhi oleh suami. Suami dah melakukan persetubuhan dengan isteri semasa dalam tempoh suci tadi. Okey. Untuk lebih faham lagi, Ustazah tunjuk dekat sini, tengok suci yang belum disetubuhi maksudnya macam mana. Okey, antara haid dengan haid, ya. Antara haid dengan haid yang seterusnya ada satu tempoh. Yang kita kata tempoh tak ada haid, itu kita panggil tempoh suci. Dan di sinilah nak menentukan sama ada dia adalah talak sunni ataupun talak bid'i. Kalau suami tidak melakukan persetubuhan dengan isterinya dalam tempoh suci ini, maka itu dikira sebagai talak sunni. Tetapi sekiranya dalam tempoh suci ini suami telah melakukan persetubuhan dengan isteri tadi, maka itu dikira sebagai talak bid'i, iaitu talak yang dilarang. Okey, saya harap kamu faham. Okey. Ataupun juga dikira sebagai talak bid'i ialah apabila suami menceraikan isterinya dengan talak 3 sekaligus. Tak dimulakan dengan perceraian kali pertama, talak 1 dulu, kemudian talak 2, last kali baru talak 3. Tapi tak, ini tak, ya. Suami jatuhkan talak pada isterinya dengan talak 3 sekaligus serentak, maka itu dikira sebagai talak bid'i. Okey. Boleh faham, ya? Okey, seterusnya talak dari aspek kesan. Okey, talak dari aspek kesan juga terbahagi kepada 2. Yang pertama namanya talak raj'i. Okey, dan yang kedua talak ba'in. Okey, apa kesan untuk talak raj'i ni? Talak raj'i ialah suami boleh merujuk dengan isterinya, suami boleh berbaik semula, ya, boleh rujuk kembali dengan isterinya dalam tempoh iddah tanpa memerlukan kepada akad dan mahar yang baru. Okey. Ini dalam kes apabila suami menceraikan isterinya dengan talak 1 ataupun talak 2 dan tempoh iddahnya masih belum tamat. Maksudnya isteri masih lagi dalam tempoh iddah. Okey. Jadi mesti ada yang tertanya-tanya apa itu iddah. Sebenarnya iddah kita akan pelajari dalam tajuk yang ketiga nanti bawah masalah dalam perkahwinan ni. Tapi untuk memudahkan kamu faham, saya bagi sedikit gambaran pada kamu tentang iddah. Okey, kita sama-sama lihat, ya. Iddah ialah tempoh masa larangan berkahwin yang wajib dipatuhi oleh isteri selepas berpisah dengan suaminya. Okey. Jadi maksudnya kat sini, bila seseorang perempuan itu, seorang isteri itu diceraikan oleh suami, dia ada satu tempoh larangan berkahwin. Tempoh larangan itulah yang dinamakan iddah. Okey, jadi iddah untuk perempuan yang diceraikan oleh suaminya ni, kita tengok beberapa aspek. Okey, kalau isteri tadi sedang dalam keadaan hamil, iddah untuk isteri tadi ialah sehingga dia bersalin. Maksudnya selagi dia tak bersalin, dia masih dalam iddah. Tapi bila sahaja, sebaik sahaja keluar anak daripada perut dia, dia dah bersalin, maka tamatlah iddah. Okey. Yang kedua, perempuan yang masih dalam haid. Masih ada haid, ya. Okey. Untuk perempuan yang masih ada haid, iddah untuk dia ialah 3 kali suci. Manakala perempuan yang tidak ada haid, sama ada dia dah putus haid, dah menopause ataupun tak pernah datang haid. Okey. Untuk perempuan yang macam ni, iddahnya ialah 3 bulan. Manakala untuk perempuan yang start bermula daripada berkahwin sehingga dia diceraikan, dia belum pernah disetubuhi oleh suaminya. Okey, untuk perempuan macam ni,
tidak ada iddah. Kenapa? Kerana rahimnya bersih daripada benih suaminya. Okey. Faham ya? Okey, seterusnya. Okey, jadi saya harap kamu faham apa maksud talak raj'i. Iaitu suami boleh rujuk dalam tempoh iddah. Ini untuk perceraian dengan talak 1 dan talak 2 sahaja. Okey. Seterusnya kita tengok pula, tentang talak bain. Talak bain juga terbahagi kepada 2. Okey, talak bain terbahagi pada 2. Yang pertama, bain surra. Okey, surra ni maksudnya kecil, ya. Bain surra. Kemudian yang kedua, bain kubra. Bain surra ialah suami tidak boleh rujuk kembali semasa dalam tempoh iddah. Okey, suami tak boleh rujuk semasa dalam iddah. Jadi kalau suami nak berbaik semula boleh dengan akad dan mahar baru selepas tamat iddah. Itu bain surra. Jadi nampak berbeza dengan talak raj'i tadi. Talak raj'i boleh rujuk masa iddah. Tapi bain surra, suami tak boleh rujuk semasa dalam iddah. Nak berbaik semula boleh, tapi kena dengan akad nikah baru, mas kahwin baru selepas tamat tempoh iddah. Okey. Ini untuk kes yang macam mana? Apabila suami menceraikan isterinya ataupun berlaku perceraian antara suami isteri tadi dengan cara khuluk ataupun dengan cara fasah ataupun ilak ataupun talak raj'i yang tadi kita sebut tadi, talak raj'i yang telah tamat tempoh iddah. Dalam tempoh iddah suami tak nak rujuk. Tapi selepas habis iddah baru nak rujuk, dah tak boleh dah, ya. Okey. Sebab dia dah termasuk dalam bain surra. Jadi tak boleh rujuk dah. Sebab apa? Sebab dah tamat tempoh iddah. Dan bercerai sebelum bersetubuh. Okey, tadi bercerai sebelum bersetubuh saya dah sebut. Bercerai sebelum bersetubuh tak ada iddah. Jadi bila dah tak ada iddah memang tak boleh nak rujuk. Nak berbaik semula kena akad nikah baru, mas kahwin baru. Okey. Jadi mungkin ada yang tertanya-tanya juga apa itu khuluk, fasah dan ilak yang Ustazah sebut kat sini. Okey. Jadi untuk lebih jelas Ustazah terangkan sedikit. Okey, tajuk khuluk, fasah ni sebenarnya kita akan belajar juga nanti. Tapi ilak kita tak belajar. Jadi di sini Ustazah akan terangkan tentang khuluk, fasah dan ilak. Okey. Kita tengok khuluk. Khuluk ialah isteri membebaskan diri daripada suami dengan bayaran tertentu seperti ganti rugi ataupun memulangkan mahar ataupun pemberian kepada suami melalui kadi ataupun mahkamah. Itu dia khuluk. Khuluk ni maksudnya isteri bayar kepada suami untuk ceraikan dia, untuk bebaskan dia daripada suaminya. Okey, jadi kalau berlaku perceraian secara khuluk ini, maka suami tak boleh rujuk dengan isterinya walaupun dalam tempoh iddah. Ya, nak berbaik semula boleh, kena akad nikah baru, mas kahwin baru selepas habis iddah. Okey, yang kedua ialah perceraian secara fasah. Sama juga tak boleh rujuk, ya. Okey, fasah ialah pembatalan ikatan perkahwinan disebabkan syarat tidak dipenuhi semasa akad nikah ataupun disebabkan masalah yang berlaku dalam perkahwinan. Contohnya suami tak bagi nafkah, suami zalim sebagainya, isteri pergi ke mahkamah tuntut untuk membuat pembatalan ikatan perkahwinan. Okey, kemudian bila mahkamah siasat, okey, mahkamah kata okey sah dakwaan isteri betul, maka mahkamah akan batalkan perkahwinan tadi. Maka berlakulah perceraian antara suami isteri. Maka perceraian secara fasah ini juga suami tak boleh rujuk semasa dalam iddah. Nak berbaik semula boleh, tapi dengan akad nikah baru, mas kahwin baru selepas habis iddah. Okey. Yang ketiga, ilak. Ilak ialah sumpah seorang suami untuk tidak bersetubuh dengan isterinya selama-lamanya ataupun melebihi 4 bulan. Selepas tamat tempoh tersebut dan suami memang tidak bersetubuh dengan isterinya dalam tempoh ilak tadi, dalam tempoh sumpah dia tadi,
maka gugurlah talak bain ke atas isteri sebagai balasan ke atas kezaliman suaminya dan sebagai rahmat kepada isteri. Kerana apa? Kerana isteri dapat membebaskan dirinya daripada suaminya tadi. Dan ini membolehkan si isteri tadi berkahwin dengan lelaki lain. Okey. Jadi itu ilak. Ilak ni suami bersumpah tak nak bersetubuh dengan isterinya dalam tempoh tertentu ataupun selama-lamanya. Jadi dalam kes macam ni, bila suami memang tak bersetubuh dengan isterinya dalam tempoh tersebut, maka akan jadi ilak dan akan bila kemudiannya bila tamat tempoh ilak tadi, maka gugurlah talak bain kepada isteri tadi. Okey, jadi bermakna suami juga tak boleh rujuk dengan isteri semasa dalam tempoh tersebut. Nak berbaik semula boleh, tapi dengan akad nikah baru, mas kahwin baru. Okey. Jadi saya harap kamu faham apa yang dimaksudkan dengan talak bain surah. Okey. Seterusnya kita tengok yang terakhir iaitu bain kubra. Okey, untuk bain kubra ni ada dua kes. Yang pertama, suami ceraikan isteri dia dengan talak 3. Dan yang kedua, perceraian secara li'an iaitu sumpah li'an ya. Okey. Untuk perceraian dengan talak 3, okey, talak 3 masuk bain kubra. Kenapa bain kubra? Sebab dia memang suami tak boleh rujuk semula dengan isteri dalam tempoh iddah dan selepas habis iddah juga tidak boleh berkahwin semula. Jadi kalau suami nak berbaik semula macam mana? Okey, suami mestilah kena tunggu bekas isterinya berkahwin dengan lelaki lain. Kemudian diceraikan oleh suami barunya setelah disetubuhi isteri tadi. Okey. Kemudian tamat iddah dengan suami barunya. Barulah boleh berkahwin semula dengan suami lama tadi. Okey. Jadi di sini nampak ini lebih berat lah ya untuk talak 3 ni. Okey. Jadi untuk yang seterusnya kita tengok li'an. Okey, li'an juga termasuk dalam bain kubra. Okey, apa itu li'an? Okey, sebelum tu saya masuk sedikit tentang li'an supaya kamu faham ya. Okey, kita tengok li'an. Li'an sebenarnya kita akan belajar juga nanti untuk masalah dalam perkahwinan ni. Tapi sebelum tu saya bagi gambaran sedikit supaya kamu lebih faham dan insya-Allah nanti bila masuk tajuk li'an kamu akan lebih faham lagi sebab kita dah dapat gambaran sedikit tentang apa itu li'an. Jadi li'an ialah sumpah suami yang disertakan dengan laknat Allah untuk menolak hukuman qazaf disebabkan tuduhan zina terhadap isterinya ataupun untuk menafikan nasab. Okey, jadi boleh faham li'an ialah suami bersumpah yang disertakan dengan laknat Allah ke atas dia untuk apa? Untuk menolak hukuman qazaf. Okey, ingat lagi masa keempat kita dah belajar tentang qazaf. Qazaf ni ialah menuduh perempuan baik melakukan zina tanpa 4 orang saksi. Jadi untuk kes suami menuduh isteri melakukan zina, okey, ada pengecualian. Suami tak perlu mendatangkan 4 orang saksi tapi dia boleh gantikan dengan bersumpah. Sumpah itulah dinamakan sumpah li'an. Jadi bila suami bersumpah walaupun dia tak ada saksi, dia gantikan dengan bersumpah disertakan dengan laknat Allah tadi, maka dia akan terlepas daripada hukuman qazaf. Ya, iaitu 80 kali sebatan, ya. Sebab apa? Sebab dia menuduh isteri dia melakukan zina dan dia tak ada saksi. Jadi dia boleh ganti dengan sumpah. Okey. Ataupun untuk menafikan nasab, mengatakan anak yang dikandung oleh isterinya ataupun anak yang dilahirkan oleh isterinya itu bukan daripada keturunan dia. Okey. Jadi untuk kes li'an ni, okey, kes li'an ni termasuk dalam bain kubra. Okey. Kalau talak 3 tadi, haram berkahwin tapi boleh kahwin semula kalau isteri berkahwin dengan lain kan. Dengan lelaki lain diceraikan setelah disetubuhi, kemudian tamat iddah, okey boleh baik dengan suami lama tadi. Tapi untuk kes li'an lain. Untuk li'an,
bila perceraian tadi berlaku secara sumpah li'an, suami isteri tidak boleh berkahwin semula selama-lamanya. Okey, boleh faham sebab apa? Sebab tuduhan zina tu adalah tuduhan yang sangat berat. Okey. Boleh faham tak? Okey. Saya harap semua faham jenis-jenis talak ni. Okey, seterusnya kita tengok pula jenis talak yang seterusnya, iaitu talak ta'liq. Talak ta'liq Talak ta'liq ialah talak yang disandarkan kepada sesuatu syarat. Talak yang terikat dengan sesuatu syarat. Okey. Talak ta'liq ini terbahagi kepada dua. Ta'liq biasa dan ta'liq secara khulu'. Okey, ta'liq biasa ialah talak yang dilafazkan dalam keadaan biasa. Contohnya suami berkata kepada isterinya, jika engkau keluar daripada rumah ini, maka jatuhlah talak 1. Ataupun suami kata, jatuhlah talak 3. Ataupun jatuhlah talak 2. Okey. Maka, apabila isteri keluar daripada rumah, isteri melakukan perbuatan tersebut, perbuatan yang dilarang oleh suami tadi, maka talak akan jatuh. Ya. Selagi isteri tak melanggar ketetapan suami tadi, talak tak jatuh. Tapi bila langgar saja, maka akan jatuhlah talak. Itu namanya talak ta'liq. Talak yang terikat dengan sesuatu syarat. Okey, boleh faham? Okey, yang kedua ialah talak ta'liq khulu'. Talak ini biasanya diamalkan di sesetengah negeri di Malaysia dalam surat akuan nikah. Okey, dan dia disebut sebagai lafaz ta'liq. Apabila suami melanggar ta'liq tadi, okey, dan isteri kemudiannya mengadu kepada mahkamah ataupun kepada kadi, maka akan jatuhlah talak 1 khulu'. Okey, dan bila jatuh talak secara khulu' ini, maka suami tidak boleh rujuk dalam tempoh iddah. Okey, ingat lagi tadi yang sebelum ni Ustazah dah sentuh. Ingat, bila sebut khulu' dia termasuk dalam bain surah. Jadi, bila bain surah, tak boleh rujuk masa dalam iddah. Nak berbaik semula, mestilah dengan akad nikah baru, mas kahwin baru selepas habis iddah. Untuk ta'liq biasa, dia tak ada masalah. Ya. Jadi, kalau suami kata cerai dengan talak 1, jika engkau keluar dari rumah, maka jatuhlah talak 1. Okey. Bila isteri melanggar peraturan tadi, ketetapan suami tadi, maka jatuh talak 1. Jadi bila sebut talak 1 boleh rujuklah. Tapi kalau suami kata talak 3, tu susah sikit lah. Maksudnya kena tunggu isteri berkahwin dengan lelaki lain dulu, kemudian diceraikan. Baru boleh berkahwin semula dengan bekas suami tadi. Jadi untuk talak ta'liq biasa, tengok kepada talak yang dijatuhkan oleh suami lah. Ya. Tapi untuk talak ta'liq khulu' memang tak boleh rujuk masa dalam iddah. Sebab dia termasuk dalam bain surah. Okey. Saya harap kamu faham dan clear kat sini. Dan seterusnya saya akan tunjuk contoh lafaz ta'liq ataupun ta'liq khulu' yang diamalkan di negeri-negeri di Malaysia. Okey, ini contohnya lafaz talak ta'liq yang dibuat di negeri Kedah. Okey, kamu boleh baca. Adalah saya. Okey, ini suami akan baca selepas akad nikah. Adalah saya, nama suami dengan ini bertaklid jika saya tidak bermuasyarah. Bermuasyarah itu maksudnya bergaul yang ma'ruf. Maksudnya bergaul dengan baik dengan isteri saya, iaitu sebut namanya, kemudian sama ada saya meninggalkan dia dengan sengaja atau paksaan, atau dia meninggalkan saya dengan paksaan selama 4 bulan Qamariah berturut-turut atau lebih, ataupun saya ataupun wakil saya tidak memberi nafkah kepadanya selama 4 bulan berturut-turut atau lebih, dan dia tidak
disabitkan nusyuz, derhaka oleh mana-mana mahkamah syariah, ataupun yang ketiga, saya melakukan sebarang mudarat, contohnya mencederakan isinya kepada tubuh badannya, penganiayaan ataupun lain-lain darar syar'i terhadapnya. Dan apabila dia mengadu kepada kadi ataupun hakim syar'i dan sabit aduannya di sisi kadi atau hakim syar'i dan ia memberi kepada kadi atau hakim syar'i bagi pihak saya sebanyak RM10 Malaysia atau senilai dengannya, maka pada ketika itu tertalaklah dia dengan satu talak khulu'. Walaupun sebut satu kat sini tetap tak boleh rujuk. Sebab apa? Sebab dia ada kaitan dengan khulu'. Apa pun bila ada kaitan dengan khulu', dia akan masuk dalam talak bain surah. Maksudnya tak boleh rujuk masa dalam iddah. Nak berbaik semula mesti selepas akad nikah baru, selepas habis iddah, akad nikah baru dan mas kahwin baru. Okey, faham? Okey, saya harap kamu boleh faham apa yang disampaikan. Okey, seterusnya kita tengok bilangan talak. Tadi saya dah sebut bilangan talak ada berapa? 3. Okey, diharuskan 3 kali sahaja talak. Okey, jadi ada talak 1, talak 2, talak 3. Talak 1 boleh rujuk, talak 2 boleh rujuk, talak 3 tak boleh rujuk. Okey. Kenapa? Islam menetapkan 3 kali. Kenapa tak sekali saja? Okey. Untuk memberi peluang kepada kedua-dua pihak, iaitu pihak suami dan isteri menyelesaikan masalah. Dan mungkin kalau rasa nak berbaik semula, boleh berbaik semula. Nanti selepas perceraian dengan talak 1, kemudian talak 2, masih boleh rujuk kalau mereka dah menyesal ataupun dah selesai masalah, dapat berbaik semula kan. Jadi biasalah normal manusia, kadang-kadang bila dia buat salah dia dah menyesal nak kembali semula. Jadi inilah peluang dia. Jadi Islam membenarkan 3 talak ni. Okey, seterusnya kenapa 3 saja, kenapa tak lebih? Memadailah untuk membuat keputusan muktamad dalam hubungan suami isteri. Okey, tak perlu sampai 100 kali talak macam yang diamalkan oleh orang-orang Arab jahiliah sebelum kedatangan Rasulullah dulu, sehingga ada yang sampai beribu kali talak. Itu dah menjatuhkan maruah seorang wanita. Okey, jadi Islam ini memuliakan wanita. Okey, boleh ya? Okey, seterusnya. Okey, kita tengok pula hikmah kenapa kuasa talak ni diberi kepada suami, bukan diberi kepada seorang isteri. Okey, yang pertama, suami adalah ketua keluarga dan dia berhak untuk mengendalikan semua urusan keluarga. Jadi menghormati itu adalah menghormati suami sebagai ketua keluarga. Yang kedua, lelaki ni lebih berpandangan jauh. Memang kita kata tak semua, tapi sebilangan besar, majoritinya lelaki ni lebih berpandangan jauh berbanding wanita. Okey. Yang ketiga, lelaki lebih tabah menghadapi kesulitan. Okey. Yang keempat, lelaki lebih rasional dalam membuat keputusan berbanding dengan perempuan. Yang kita memang tak boleh nafikan yang perempuan memang dia lebih kepada emosi kan. Okey, dan lelaki ni dia lebih akal dia. Okey, seterusnya. Okey, mari kita lihat yang seterusnya, iaitu kesan buruk. Kalau tadi kita tengok kebaikan, okay? Kebaikan talak ni apa dia. Tapi kita tak boleh nak nafikan bahawa talak ni juga memberi kesan buruk. Okey, siapa yang biasanya akan menerima kesan buruk daripada talak? Okey, yang pertama di pihak isteri. Okey, apa kesan buruk talak kepada isteri? Yang pertama, isteri yang diceraikan, terutama kalau isteri yang merasakan dirinya tidak bersalah kan. Okey, apapun isteri bila diceraikan, yang pertama jiwanya tidak akan tenang. Okey, kenapa tidak tenang? Sebab selalunya perempuan yang diceraikan ni dia akan dipandang serong oleh masyarakat.
apa pun selalunya pandangan negatif adalah kepada perempuan, jarang berlaku kepada lelaki. Okey, dan maruah seorang isteri juga akan terjejas. Okey, dipandang hina kerana dia selalunya dianggap sebagai punca perceraian. Contohnya isteri dikatakan tidak pandai jaga suami, tak menjalankan tanggungjawab dan sebagainya. Okey, seterusnya kesan pada isteri lagi ialah bagi isteri yang setengah isteri tu hilang sumber pendapatan. Sebab apa? Sebab mereka tidak bekerja selama ni. Bagi yang bekerja mungkin dia tak berdepan dengan masalah macam ni. Tapi bagi yang tak bekerja, hilang sumber pendapatan mereka. Okey, kemudian isteri juga akan lebih mudah terdedah dengan fitnah. Kerana apa? Kerana dia dah ditinggalkan suami. Selalu orang takut nak berdekatan dengan janda. Takut nanti suami dia akan dirampas oleh janda tadi dan sebagainya. Jadi ini antara kesan buruk yang diterima oleh isteri. Masyarakat kita memang Islam mengharuskan talak. Tapi masyarakat kita selalunya memandang serong bila seseorang isteri itu diceraikan. Yang ini perlu diubah persepsi ni. Okey, seterusnya kesan yang lebih buruk adalah kepada anak-anak, di mana apabila berlaku perceraian antara ibu bapa, maka jiwa anak-anak akan tertekan. Orang lain ada ibu bapa duduk bersama, tapi ibu bapa mereka berpisah. Jadi ini menyebabkan tekanan perasaan pada mereka. Dan mereka juga lebih terdedah kepada gejala-gejala buruk. Kenapa? Kerana tidak ada yang mengambil berat. Mungkin dia duduk dengan mak, jadi mak tak ambil berat, ataupun dia ayah tak ambil berat, kan? Okey, jadi ini menyebabkan dia terdedah dengan gejala-gejala yang buruk. Kemudian mungkin juga anak-anak ini akan timbul rasa rendah diri dalam diri mereka kerana mereka rasa mereka tidak disayangi oleh ibu dan bapa. Dan akan lahirlah juga anak-anak yang suka memberontak kerana nak menunjukkan rasa tak puas hati mereka, rasa marah mereka di atas perpisahan ibu bapa tadi. Okey, banyak lagi sebenarnya kesan-kesan lain. Ini antara yang boleh kita kupaslah, ya. Okey, jadi Ustazah harap kamu faham dengan apa yang Ustazah sampaikan. Okey, seterusnya kita akan buat rumusan sedikit tentang jenis-jenis talak. Okey, ini antara orang kata yang lain tu okey, yang ni yang selalunya pelajar kurang ingat. Okey, jadi Ustazah ulang balik secara ringkas. Okey, jenis talak, aspek hukum dan aspek kesan. Okey, dari segi hukum ada dua, talak sunni, iaitu talak yang sesuai dengan peraturan syarak. Talak bid'i, talak yang menyalahi peraturan syarak. Seterusnya, okey, dari aspek kesan, talak raj'i dengan talak bain. Okey, talak raj'i boleh rujuk masa iddah. Talak bain ada dua, bain surah, iaitu tak boleh rujuk masa iddah tapi boleh nikah semula dengan akad baru dan mas kahwin baru, mahar baru selepas habis iddah. Okey, bain kubra pula talak 3, iaitu di mana tak boleh berkahwin semula kecuali selepas isteri berkahwin lain dan disetubuhi serta diceraikan oleh suami dan habis iddah, baru boleh berbaik semula dengan suami lama. Dan perceraian secara li'an pula tidak boleh berkahwin semula selama-lamanya. Okey, kemudian jenis talak yang seterusnya yang kita dah bincang tadi. Okey, ada satu lagi jenis talak iaitu talak ta'liq, iaitu talak yang disandarkan kepada sesuatu syarat. Talak ta'liq ni juga terbahagi pada dua. Yang pertama ta'liq biasa, iaitu lafaz dalam keadaan biasa, jatuh talak bila isteri langgar ketetapan suami. Okey, kemudian yang kedua ialah ta'liq secara khulu', iaitu lafaz ta'liq dalam surat nikah, suami tak boleh rujuk masa iddah kecuali dengan akad dan mahar baru selepas habis iddah. Okey, jadi saya harap kamu dapat ingat apa yang dibentangkan di sini. Jenis-jenis talak ni antara yang selalu pelajar agak confused, ya, untuk memahami dan mengingatinya. Jadi saya harap kamu dapat lebih mudah faham dan lebih ingat apa yang berdasarkan jadual yang Ustazah bagi ni. Okey,
Selesailah sudah tajuk kita pada hari ini dan insya-Allah kita akan jumpa lagi dalam video seterusnya tentang rujuk. Okey, sekarang jom kita uji minda. Okey. Penilaian bertulis. Bahagian A. Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. Yang pertama, talak yang menyalahi peraturan syarak dinamakan apa dia? Yang kedua, hukum menceraikan isteri tanpa sebab ialah. Ketiga, syarat sah suami yang menjatuhkan talak ialah berakal, baligh dan yang keempat, terdapat beberapa apa dia? Talak. Antaranya ialah memberi peluang kepada pasangan yang tiada persefahaman untuk berpisah bagi memulakan hidup baru. Okey, ini kita nak letak apa kat tempat kosong tu? Fikirkan. Okey, bahagian B. Nombor 1, apakah maksud talak? Yang kedua, senaraikan 3 rukun talak. Yang ketiga, nyatakan jenis-jenis talak dari segi hukum. Dan yang keempat, jelaskan 2 hikmah talak kepada pasangan suami isteri. Okey, seperti biasa Ustazah akan sertakan juga di sini kuis. Okey, ini kuis yang dihasilkan oleh Ustazah Alani dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tengku Mahmud. Jadi, kamu boleh try cuba jawab. Link ni Ustazah akan masukkan juga dalam WhatsApp dan dalam Google Classroom. Nanti kamu boleh tengok dan cuba jawab. Okey. Dan seperti biasa, jawapan perlu ditulis dalam kertas kajang ataupun dalam PowerPoint dan hantar kepada Ustazah. Jangan lupa tulis nama pada kertas jawapan. Okey, selamat belajar dan selamat menjawab. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.